Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. InsyaAllah kita sama-sama memulakan majlis ilmu kita pada malam ni dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal dan seterusnya ahli jemaah, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini dapat kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur, sesi sirah an-nabawiyah insya-Allah, yang telah kita berhenti lebih kurang sebelum daripada Ramadan. Alhamdulillah, pada malam ni kembali semula kita insya-Allah, dan pada malam ini kita akan menyambung siri sirah nabawiyah ini pada tahun yang ke-10 insya-Allah. Pada tahun yang ke-10 selepas daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Bukan 10 Hijriah tapi 10 kenabian dipanggil an-nubuwah. Pada malam ini kita telah sampai sebenarnya kepada bulan Syawal. Bukan malam ni bulan Syawal. Malam ni memang masih lagi kita ni Syawal, tapi cerita juga kita pada malam ni adalah cerita yang berkaitan dengan bulan Syawal. Iaitu kita telah menghabiskan sebelum daripada ni cerita tentang kisah Nabi kita ni, kematian dua orang yang disayangi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu seorang yang mempertahankan Nabi ataupun yang berusaha bersungguh-sungguh untuk membantu Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di luar daripada rumah. Tetapi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah, maka ada seorang lagi yang membantu Nabi, yang mengukuhkan Nabi, memberi semangat kepada Nabi, iaitu Khadijah binti Khuwailid. Jadi isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang berlaku pada bulan Ramadan, bukan Ramadan baru ni, tapi Ramadan pada tahun yang ke-10, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kehilangan dua-dua orang ni. Iaitu kematian yang pertama, kematian Abu Talib, sangat-sangat hampirlah dengan kematian Khadijah yang kita telah ceritakan sebelum daripada ni. Jadi kehilangan kedua-dua orang ini adalah merupakan satu perkara yang paling dirasailah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebelum daripada kedua-duanya ni meninggal, maknanya kalau berada di luar rumah, Abu Talib ni memang betul-betul mempertahankan Nabi. Kalau orang Quraisy cuba untuk menghalang ataupun membuat sesuatu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Talib akan mempertahankan. Jadi dan orang-orang Quraisy pun yang menentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka ni takut untuk berbuat sesuatu yang keras kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Abu Talib ni masih ada. Jadi Abu Talib ni seorang yang disegani. Dia daripada keturunan Quraisy, Abdul Manaf, Bani Hashim. Jadi dia ni ditakuti, disegani oleh orang-orang Quraisy yang lain. Kerana itulah maka dia sanggup untuk mempertahankan Nabi. Dan kita tahu juga bahawa dalam keluarga Bani Hashim, Bani Muttalib ni juga ada seorang lagi yang jahat, iaitu Abu Lahab. Jadi berlawanlah dua orang ni, yang paling jahat dengan yang paling baik di kalangan. Tapi Abu Talib ni sebagaimana kita ceritakan dulu bahawa Nabi ni sangat-sangat mengharapkan supaya Abu Talib ni masuk Islam. Tapi Abu Talib tak masuk Islam sampai kepada kesudahan, sampai kepada ketika dia nak mati, maka yang duduk berada di samping Abu Talib ni adalah Abu Jahal, yang terus-menerus menekan dia supaya dia ni berada di atas agama Abdul Muttalib, iaitu agama musyrik, agama syirik. Jadi Nabi SAW sangat sedih dan Nabi kita SAW, kita sebutkan hari itu bahawa telah sehingga Nabi ni rasa nak meminta ampun
istighfar maknanya, iaitu meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ampunkan Abu Talib ni. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tak membenarkan, sebagaimana samalah juga yang berlaku yang kita baca apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim yang sayang kepada ayah dia, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tak membenarkan Nabi Ibrahim ni untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya ialah Khadijah. Jadi Khadijah ni pun adalah seorang yang Nabi SAW puji dia. Kerana apa? Kerana 4 perkara ataupun 3 perkara yang Nabi SAW puji dia. Iaitu yang pertamanya, ketika orang semua kafir, orang tak nak beriman, jadi Khadijah binti Khuwailid ni beriman. Ketika orang semua tak nak beri harta, tak nak bantu Nabi SAW pada permulaan Islam, tapi Khadijah ni dia telah menghabiskan harta dia. Dan kemudian yang ketiganya, ketika orang semua berbenci kepada Nabi ni, yukadzibuk, tapi dia ni kata kau ni benar. Jadi kita lihat, dan kemudian yang keempat, dalam hadis kata bahawa semua anak-anak Nabi adalah daripada dilahirkan oleh Khadijah binti Khuwailid, kecuali seorang iaitu Ibrahim yang anak kepada Maryam. Jadi ini menunjukkan kasih sayangnya Nabi SAW, dan kita tahu bahawa cerita sayangnya Nabi ni bukan sayangnya maknanya pada masa Khadijah hidup saja, tapi selepas daripada tu pun Nabi ni SAW selalu bercerita, sehingga kepada Aisyah isteri Nabi, semasa di Madinah ni pun Nabi SAW ni masih lagi bercerita tentang Khadijah, dan sampai sehingga kan Aisyah ni macam naik jealous lah naik. Jadi sehingga Aisyah ni pernah sebut dan satu hadisnya dia kata, Aisyah berkata, dia kata, asyik-asyik kau ni selalu sebut pasal orang tua tu lah kan, iaitu Khadijah. Jadi Nabi marah kepada Aisyah ni. Nabi sebutlah kebaikan-kebaikan yang ada pada Khadijah. Jadi Khadijah ni meninggal. Jadi itulah menyebabkan Nabi ni sangat-sangat sedih lah. Kerana apa? Bukan kerana mereka ni dia sayang. Ulama' kata sangat-sangat sedih Nabi SAW ni kerana apa? Kerana kedua-duanya membantu Nabi SAW dalam dakwah. Maknanya yang penting tu ialah dakwah tu kan. Iaitu kerana tak ada lagi orang nak mempertahankan Nabi dalam dakwah dia. Jadi oleh kerana Nabi sayang kepada Islam, Nabi sayang kepada dakwah, dan dakwah tak boleh lagi dibuat apabila menjadi sukar dan sehingga kita sebut pada sebelum Ramadan dulu, sebelum daripada Abu Talib ni meninggal, tak pernah orang Arab ni, orang Quraisy ni buat satu benda yang menyakitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah bila Abu Talib ni mati, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata orang-orang Quraisy ni telah meletakkan tembuni unta di atas leher Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sujud dalam sembahyang dia. Sehinggalah dibuang oleh Fatimah yang pada masa itu masih kecil lagi. Jadi itu adalah di antara cerita-cerita yang menunjukkan bahawa Nabi ni sangat-sangat sedihlah dengan kematian dua orang ni. Jadi selepas daripada tu, pintu seolah-olahnya pintu dakwah di Mekah ni selama 10 tahun hampir tertutup. Susah nak buat dah. Jadi pada masa itulah Nabi mulalah berfikir berfikir ke mana lagi nak melaksanakan dakwah ni, nak berjalankan dakwah di mana lagi. Jadi pada masa itulah kita tengok di sini kehebatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari segi geografi. Saya sebut geografi dalam buku-buku lama dia tak sebut geografi, tapi nak ceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat tahu tentang apa yang ada di keliling tu. Tanah mana, bumi mana, sebagaimana yang kita sebut sebelum daripada ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat tu berhijrah ke Habasyah. Habasyah ni ialah jauh kalau ikutnya di negeri Ethiopia. Tapi Nabi tahu raja dia ni seorang adil, raja ni tidak menganiaya manusia dan sebagainya. Jadi Nabi tahu, menunjukkan bahawa Nabi ni hebatlah dari sudutnya geografi. Jadi nak tunjukkan kepada kita orang Islam ni hendaklah mahir jugalah kena tahu sedikitnya tentang geografi ni. Walaupun kita ni tak ambil geografi, tak belajar geografi pun, tapi kita kena ambil geografi, kena tahu geografi sikit-sikit ni. Jangan tak tahu di mana letaknya kucing dengan miri mana jauh. Nanti ada kata ada lagi miri lebih jauh daripada kucing. Contohlah kan. Jadi itu adalah contoh-contohlah maknanya yang Nabi SAW tahu. Jadi nak menunjukkan Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam tahu geografi ni ialah dia telah memilih untuk pergi ke tempat yang kedua besarnya di tanah Arab. Apa dia? Iaitu Taif. Taif Jadi Taif ni memang dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut orang Arab yang menentang Nabi ni pernah berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia kata
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Ayat tu maksudnya ialah orang Quraisy ni pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Dia kata, kenapalah kata tak ada orang lain ke di dua bandar ni yang hebat daripada kau ni? Iaitu orang Quraisy pernah menuduh Nabi ni. Seolah-olahnya berkata, wahai Muhammad, tak ada orang lain ke selain daripada kau ni di antara dua bandar ni? Dua bandar tu maksud dia Qaryatai ni dalam Quran tu ialah maksudnya ialah Mekah dan juga Taif. Jadi dalam tanah Arab ni yang besar tu ialah bandar besar ialah Mekah, dan kemudian yang kedua tu Taif. Yang ketiga Yasrib yang kita Nabi SAW berhijrah selepas daripada ni merupakan satu bandar yang kecil sebenarnya. Bandar tu tak besar, tak masyhur, tak ada apa sangat Kita sekarang masyhur lah kita ni Mekah Madinah kan. Tapi zaman dulu Madinah ni tak ada. Yang adanya Yasrib. Yasrib ni ialah tempat orang demam orang sakit. Pergi situ sakit ni. Lepas tu ada orang Yahudi, orang tak suka pergi. Sebab apa orang Yahudi ni buat kacau banyak. Itu apa ni? Itu Yasrib. Jadi Taif ni adalah satu bandar yang kedua besar. Tu yang pertama lah kan. Yang keduanya ialah satu hikmah yang ulama sebut sini iaitu apa? Nabi SAW selama 10 tahun Nabi tak pernah keluar daripada Mekah. Tak pernah keluar Nabi menyuruh para sahabat untuk keluar pergi ke Habasyah. Bukan untuk berdakwah ke Habasyah tu. Bukan untuk menyebarkan Islam, tapi untuk melindung menjaga Islam. Menjadi sebagai tempat base yang kedua lah selepas daripada Mekah untuk simpan orang-orang yang akan mempertahankan Islam. Tapi Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam tak pernah keluar daripada Mekah ni sehinggalah sampai kepada tahun yang ke-10 bulan Syawal ni. Iaitu apa? Ketika ulama kata ialah apabila seseorang itu berada di satu tempat dan kemudian dia tidak boleh melaksanakan, tak boleh nak mengajar Islam, tak boleh nak cerita Islam, tak boleh nak melakukan ibadat, tak boleh nak buat apa-apa tentang Islam, maka pada ketika itulah maka barulah dia sepatutnya keluar daripada tempat tu. Kalau dia berada di satu tempat dan dia boleh buat semua benda, dia tak buat ni lain, tak buat lain, tak nak buat lain Kalau kita kata kita sekarang ni boleh buat semua benda di sini nak semayang boleh, nak apa semua boleh sini, tapi ada juga orang tak semayang kan. Tu cerita lain. Ni cerita orang yang tak boleh nak buat. Jadi bila tak boleh nak buat Islam di satu tempat, tak boleh nak semayang, tak boleh nak puasa, tak boleh nak zakat, tak boleh nak berdakwah, tak boleh nak cerita Islam pada orang, maka pada ketika itu dia kata kita mesti keluar daripada tempat tu. Ini yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila pintu dakwah ni dah tertutup di Mekah ni. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergilah ke Taif. Jadi Taif ni sebagaimana saya sebut tadi, Taif ni ialah dia ada 3 ataupun 4 kelainan dia, kehebatan dia. Yang pertama sekali yang kita sebut tadi ialah dia ni bandar yang kedua besar di tanah Arab bandar yang kedua besar. Yang keduanya dari segi agama dari segi agama orang Taif ni adalah tempat ibadat orang-orang Arab juga. Sebab kita tahu kan berhala orang Arab ni banyak. Kan? Dia ada Hubal. Contoh tu. Dia ada Manat, dia ada Lata, dia ada Uzza. Semua tu bukan berada di Mekah tu. Dia ada berselerok di Mekah ni yang paling masyhur ialah Hubal nama dia. Yang ada satu kita panggil apa? Seekor ke apa kan? Berhala tu kan. Yang dia buat besar tu nama dia Lata. Al-Lata tu ialah berada di Taif ni. Jadi sebab itulah orang Arab kalau pergi buat haji, mereka akan pergi selepas tu ke Taif. Walaupun Taif ni kira tempat tinggi kalau orang pernah pergi tempat tinggi, saya tak pernah pergi. Saya nak pergi tak tersampai-sampai. Orang pergi saya tak sampai hari tu. Tak demam hari tu tak boleh pergi. Dia lebih kurang jarak dia daripada Mekah ni ialah 100 km Dan tempat dia tu tinggi. Dia macam Allah, sini tak ada tempat tinggi Nak kata tempat tinggi pun tak ada sini. Bukit Tasik lama rendah sangat tu kan. Dia macam kalau di Kuala Lumpur tu dia ada atas tinggi tu Genting Highland macam tu. Macam tu lah lebih kurang kita boleh tengok atas tinggi sejuk atas tu. Taif ni macam tu. Nak naik tu susah Dah lah batu-batu. Kalau orang pergi sekarang pun macam tu. Jalan dia tu macam ular. Nak naik pakai atas tu. Tengah-tengah jalan tu banyak ambuk. Tu. Tengah jalan tu. Ambuk hidup dalam batu-batu tu. Di bukit-bukit tu. Jadi nak ceritanya, dia ni susah. Nak naik atas tu susah. Jadi itu yang kedua Dia ni bandar yang kedua. Kemudian ada berhala. Kemudian yang ketiganya, di Taif ni ada satu bani. Bani yang paling masyhur. Kalau di Mekah kita ada Bani Quraisy. Quraisy tu hebatlah kira. Sebab ada Kaabah. Kemudian tapi di Taif ni ada satu bani, nama dia Bani Saqif nama dia. Bani Saqif Jadi kalau orang Arab tu, kalau sahabat Nabi tu yang bernama belakang itu As-Saqafi itu maknanya ialah daripada Bani Saqif. Bani Saqif ni ialah orang yang antara orang yang terkuat lah
orang pandai memanah, pandai ni kan. Jadi kalau kita baca dalam sirah Nabi SAW, nanti di hujung-hujung nanti insya-Allah tahun depan ke ataupun 2 tahun lagi ke, iaitu satu peristiwa Nabi SAW membuka kota Mekah. Membuka kota Mekah. Lepas membuka kota Mekah, apa yang Nabi buat? Iaitu Nabi pergi ke Taif untuk membuka kota Taif tu, mengajak orang Taif dia kepada Islam. Tapi tengah jalan tu berlaku satu peperangan. Peperangan tu nama dia peperangan Hunain. Nama dia peperangan Hunain. Peperangan Hunain ni ialah peperangan yang pertama sekali kalah dalam Islam ni. Sebab apa? Nak lawan dengan Saqif tu. Saqif ni hebat. Jadi nak menunjukkan sini ialah tu yang ketiga, Nabi memilih Taif kerana Saqif tu. Yang keempatnya, dari segi ekonomi, dari segi ekonomi. Ekonomi ni apa? Orang Arab Quraisy ni, Mekah ni dia tak ada apa ni? Dia tak ada kebun. Mekah ni dia ada air Zam-Zam saja. Kemudian dia ada buat haji, kemudian ada Kaabah. Yang lain tu tak ada apa. Yang banyak benda-benda ni, tumbuhannya, ladangnya, semua-semualah ada di Taif. Jadi orang Arab Quraisy ni yang toke-toke besar ni, bos-bos, big boss ni, orang kaya-kaya ni, dia akan ada tempat apa ni? Tempat apa kita panggil? Tempat makan angin lah, tempat berehat dia pada musim panas. Pada musim panas. Musim sejuk dia akan turun. Sebab Taif ni sampai sekarang, kalau naik atas tu, suhu dia lain daripada Mekah ni. Kalau bawah ni 40, atas tu baru 25. Macam tu. Jadi dia sejuk. Jadi sebab itulah pada musim panas, orang Quraisy ni yang hebat-hebat ni dia akan ada. Jadi sampai sekarang pun macam tu. Sampai sekarang macam tu Orang Quraisy, orang Arab di Mekah ni dia akan ada tempat-tempat rumah-rumah rumah dingin dia lah, ataupun kebun-kebun dia ada sana. Itu nak cerita tentang Taif. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun pergilah ke Taif ni. Nombor satu, macam mana dia pergi? Ialah dia pergi jalan kaki. Dia tak pergi naik unta, dia tak pergi naik kuda. Kenapa pergi naik jalan kaki? Ini hikmah dia, ulama kata, ialah kerana orang Arab pada masa tu, orang Quraisy ni, dia ni sentiasa memerhati apa yang Nabi buat. Mana kalau Nabi dia tengok Nabi, dia tengok ni Muhammad nak ke mana pula ni. Macam tu. Dia memang selalu duduk tengok, duduk teropong CCTV tu pasang selalu kan. Muhammad naik kuda, naik kuda ni mesti nak pergi jauh. Naik unta mesti nak pergi jauh. Tapi kalau jalan kaki tu mungkin nak makan angin belakang-belakang bukit tu. Tu dia punya tu. Jadi sebab itulah Nabi SAW nombor satu, dia naik dia jalan kaki saja. Jalan kaki 100 km. Naik bukit. Ke mana kita? Kuala Belait. Jom kita jalan kaki. Cuba kan tak? Bukan naik bukit tu baru pergi jalan kaki biasa-biasa. Tengoklah sampai tak sampai, tengok mati tengah jalan kau tak tahu pensan ke tak tahu kan. Tu zaman dulu tak ada kedai tak ada kedai jual apa ni jual nasi katok ke tak ada masa tu kan. Bukit kosong. Yang keduanya, Nabi SAW ni pergi berdua je. Siapa? Dengan dengan Zaid bin Harithah. Zaid ni adalah anak kita kata anak angkat lah dia, anak angkat Nabi SAW, iaitu seorang yang dulu jadi hamba, lepas tu dibebaskan oleh Nabi, lalu dia ni nak duduk bersama dengan Nabi, nak tinggal bersama dengan Nabi, dia tak nak berpisah dengan Nabi, dia suka, dia tak nak balik kepada mak ayah dia, tak nak, dia nak duduk bersama dengan Nabi. Jadi dia menjadi macam menjadi kita kata menjadi pembantu Nabi lah. Jadi Nabi ajak dia, anak angkat Nabi, dia berjalan dengan dia. Jadi bila dia kenapa Nabi SAW, ulama buat ni lah kan buat andaian, kenapa Nabi kita SAW tak pergi dengan Umar contohnya. Umar dah Islam masa tu kan. Kenapa tak pergi dengan Abu Bakar, tak pergi dengan Osman, tak pergi dengan orang-orang yang hebat-hebat kalau pergi dengan orang hebat-hebat ni boleh main pedang sikit kalau orang kacau Nabi kan. Tapi tak pergi. Nabi pergi dengan Zaid ni apa sangat seorang hamba pula tu. Jadi Nabi pergi ni, dia kata, ulama kata ialah pengajaran dia. Nabi ni pandai politik, iaitu kalau dia pergi dengan orang-orang yang hebat-hebat, mesti orang akan tengok, nak pergi ke mana pula, satu lagi. Jadi sebab tu dia pergi berjalan kaki, kemudian dia pergi seolah-olah macam berjalan-jalan dengan anak angkat dia. Itu saja. Tiba-tiba tengok-tengok pergi ke Taif. Sampailah. Kemudian yang ketiga, perginya Nabi ni ialah pada musim panas. Pada masa tu ialah bulan Mei atau bulan Jun. Kalau ikut dalam kalender. Bulan Syawal. Kalau sekarang lebih kurang sekarang Sekarang pun sebenarnya bulan Mei juga. Syawal kita ni bulan Mei. Bulan Mei ni bagi Arab Saudi tu sekarang di Mekah, di Madinah ni ialah musim panas. Musim panas dia bukan musim panas kita kita ni panas sejuk, hujan lebih kurang lah kan tapi musim panas dia ni ialah 40-45. Jadi macam mana dia boleh berjalan derajah bukan 45 derajah Celsius. Macam mana dia boleh jalan padang pasir tu, padang pasir dengan batunya. Jadi nak kata sini ialah kesungguhan Nabi kita SAW
untuk membawa Islam tu kan. Pergi dia tujuan apa? Bukan nak pergi makan angin lah, bukan nak pergi berehat atas bukit tu, tapi nak pergi berdakwah. Sampai di sana, apa yang Nabi buat ialah Nabi pergi dulu bila masuk kampung orang dia cerita sini, Nabi pergi berjumpa dengan orang-orang besar. Dia tak jumpa orang-orang kampung dulu dia jumpa orang-orang big boss dulu di kampung tu. Siapa orang big boss kampung tu? Pada masa tu orang yang paling besar sekali lah nama dia Amru bin Umair. Dia orang ada 3 orang anak dia nombor 1 nama dia Abdul Yalil nama dia, yang kedua nama dia Mas'ud, yang ketiga nama dia Habib. 3 orang Habib, Mas'ud dengan Abdul Yalil, Mas'ud dengan Habib. 3 orang ni gangster situ. Maknanya kalau boleh settle dengan 3 orang ni, anak dia ni, mak dia tu, ayah dia tu tua sikit jadi kalau boleh settle dengan 3 orang ni, settle. Akan ramailah orang masuk Islam di Taif ni. Jadi Nabi SAW pergi berjumpa dengan 3 orang ni. Nabi apa cerita? Nabi cerita bila Nabi ajak mereka ni kepada Islam, nombor 1 Abdul Yalil cakap apa? Dia kata nak jadi Nabi. Dia kata, kalau aku percaya pada kau, aku ni sama macam merobek-robekkan kelambu Kaabah tu. Masa kelambu Kaabah dah ada kan. Jadi orang yang merobek kelambu Kaabah ni kira memang orang dahsyat lah. Kan? Aku sama lah, kata kalau aku percaya kat kau ni, sama aku merobek kelambu Kaabah tu. Tu siapa? Abdul Yalil. Maknanya settle 1, tolak, tak terima. Yang kedua, nama Mas'ud. Mas'ud cakap apa pula? Mas'ud ni something lagi. Kita dengar cakap dia pun memang something tak ada adab cakap ni, memang tak ada benda kata tak ada polite, tak ada apa benda langsung. Dia cakap apa? Dia kata Tuhan tak ada orang lain ke nak lantik kau ni selain daripada kau? Dia kata tak adakah, dia kata tidak adakah Tuhan mendapati orang lain selain daripada kau untuk dilantik menjadi Nabi? Maknanya dia tu hina sangat lah Muhammad tu nombor 2, tolak ke tepi. Yang ketiga, nama dia Habib Habib tadi. Habib kata apa pula? Habib ni macam dia macam cerdik sikit, tapi macam sebenarnya tak cerdik pun. Kalau lelaki tak sirah kata nampak macam cerdik ikut cakap dia tu, tapi sebenarnya bodoh. Dia cakap apa? Dia cakap macam ni. Dia kata aku ni, dia kata kalau kau ni seorang Nabi, aku sebenarnya tak layak, dia kata, nak bercakap dengan kau sebab kau ni hebat sangat, sebab kau ni Nabi pula. Kemudian tapi kalau kau ni penipu pula, aku tak suka bercakap dengan orang penipu pula. Jadi kesimpulan dia apa? Kesimpulannya dua-dua aku tak nak lah. Kau Nabi pun bukan, kau penipu pun bukan. Jadi kalau kau Nabi, aku tak layak nak bercakap dengan kau. Kalau kau ni bukan Nabi, kau penipu, kau tipu kami. Kau tipu kami tak nak suka. Aku tak suka bercakap dengan orang penipu. Tengok ertinya apa? Tak suka pada Muhammad tu. Jadi Nabi SAW selepas daripada ketiga-tiga orang tu berkata macam tu, apa Nabi kata? Nabi kata ginilah, oleh kerana kau bertiga ni tak nak terima apa yang aku ajak, maka tolong rahsiakan, tolong jangan buat bising gitu. Sebab apa? Sebab dia kata Nabi SAW ni, Nabi takut sebab ini Taif ni dia bergaduh dengan orang Quraisy ni. Jadi kalau kau buat bising, nanti semua di Taif ni bising, nanti orang di Taif ni akan report kepada orang Quraisy ni. Orang Quraisy akan, kalau kita sekarang ni macam ni kan, menjadi apa ni kan, mata-mata kepada ni kan, menjadi ada hubungan dengan musuh kita, macam itulah. Jadi dia kata tolong rahsiakan. Tapi adakah tiga-tiga orang ni buat apa yang Nabi minta tu? Tak kan. Dia panggil Nabi SAW berapa lama duduk di Taif? 10 hari 10 hari ni lama Jadi Nabi buat apa? Diceritakan bahawa tidak ada rumah di Taif ni kecuali Nabi SAW akan pergi ke rumah tu dan cerita Islam. Maknanya bersungguhnya Nabi SAW ni. Bayangkan, lepas tu apa dia buat? Samsin 3 orang ni apa? Dia panggil budak-budak, kemudian suruh beratur. Dipanggil buat soft ni, soft fine tu maknanya buat 2 baris. Kalau kita jalan keluar ni daripada beribi ni tu kiri satu, kiri kanan satu. Kalau orang kita ni biasanya orang besar nak lalu bawa bendera satu seorang macam tu. Berbaris berapa kilometer? 5 kilometer. 5 kilometer tak tahu saya dekat macam mana kan, tapi maknanya dia buat macam tu sepanjang-panjang jalan tu, kemudian masing-masing ambil batu dan lontar pada Nabi. Nabi dengan siapa masa tu? Dengan Zaid bin Harithah. Nak lari ke mana lagi? Jadi terpaksalah lari kan. Lari, dia kata sampai 5 km barulah habis budak-budak ni, barulah Nabi SAW dah berdarah habis ni. Kena batu cari tempat untuk berlindung mana tu, untuk berehat.
Jadi tengok sana tu, tiba-tiba ada satu kebun, ada satu kebun. Kebun apa ni yang dimiliki oleh sebenarnya orang Samseng juga sebenarnya. Tu kan. Iaitu Syaibah dia kata. Nama dia tu adalah Syaibah, dia kata dan juga Utbah. Dua orang Syaibah dan juga Utbah. Syaibah dan Utbah ni adalah orang Mekah. Tapi dia ada kebun sana, atas bukit sana. Atas bukit di Taif ni. Jadi dia pada masa tu ada kebun, dia duduk dalam kebun tu. Kebun kata pada masa tu lah kebun tu kebun inap. Inap ni apa? Ya Allah apa ni? Yang orang buat yang kecil-kecil tu. Anggur. Minta maaf anggur tak lupa lah. Anggur, buah-buah tu. Ladang anggur ladang anggur. Jadi dia ada ladang anggur situ. Jadi Nabi SAW bila dah penat ni, dah berdarah-darah ni, pada masa tu dia kata sampai mengalir darah sampai ke kaki daripada atas kepala. Jadi Nabi telah pergi duduk di kebun tu, berehat situ. Jadi kebun tu rupanya dimiliki oleh Samseng Mekah pula. Macam mana pula ni? Jadi rupanya orang Arab ni dia kata kan, walaupun dia ni jahat, adalah manusia lah kan, manusia ni walaupun dia jahat, bila dia tengok orang kena dahsyat ni, dia naik kesian juga. Jadi dia duduk kebun tu, di kebun tu ada seorang hamba yang jaga kebun tu. Nama dia Addas, nama dia Addas. A-D-D-D-S, Ain Dal Alif Sin. Kalau dalam bahasa Arab Ain Dal Alif Sin, Addas. Jadi bila dia tengok ni, Nabi dah dah berdarah tu, duduk dalam kebun tu, berehat situ. Daripada jauh ni, Utbah dengan Syaibah ni tengok, dia kata pergilah hantar semangkut buah anggur, dia kata kepada dua orang lelaki tu, Muhammad tu. Dia kenal Muhammad ni. Jadi Addas ni ambil buah ni, letak dalam dalam mangkuk tu, kemudian bawa pergi kepada Nabi SAW. Sampai kepada Nabi ambil, dia kata Nabi ambil buah tu, kemudian bila nak makan, Nabi baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila Nabi baca bismillah ni, Addas tu terkejut. Dia kata, dia cakap Arab Addas tu. Dia kata, dia kata, selama aku duduk di sini ni, tak pernah aku dengar orang yang macam kau ni. Iaitu bila nak makan, baca bismillah. Ini kelebihan baca bismillah kan. Bukan baca bismillah lah, maknanya zikir maknanya kan. Jadi bila dia cakap macam tu, Nabi SAW tanya dia, awak ni siapa? Awak ni daripada mana? Dia kata, aku nama Addas. Dia kata, kau daripada mana? Aku daripada Ninawi. Ninawi ni sekarang boleh tengok peta Kau tengok dalam Google, ada kat atas tu. Di negeri Iraq, ada atas tu, sebelum sampai ke sepadan Turki, ada satu tempat, nama dia Niwewe. Dia tuliskan Niwewe, tapi dalam bahasa Arab dia panggil Ninawi. Dia panggil Ninawi, tempat tu nama Niwewe. Jadi bila dia kata Niwewe, Nabi kata, ni sambil berdarah ni, sambil berdarah ni. Jadi Nabi SAW tanya, kata pada Addas ni, ini tempat saudara aku. Dia kata, saudara aku Yunus bin Matta. Nabi sebut nama tu, Yunus bin Matta. Bila Nabi sebut Yunus bin Matta kepada Addas ni, Addas terkejut lagi. Tak, dia dah terkejut lah. Kalau kata terkejut, dua kali terkejut. Terkejut beruk, terkejut apa terkejut. Kau mana tahu pula Yunus bin Matta ni berasal daripada situ? Nabi SAW kata, dia tu saudara aku, dia adalah Nabi, aku pun Nabi. Pada masa tu, terus Addas ni cium Nabi. Dia cium Nabi dengan darah-darah tu Dia cium habis sampai ke kaki daripada, dia kata dalam tu Jadi pada masa ni yang tadi tu tuan tadi tu, tuan kepada Addas ni duduk jauh, duduk tengok. Dia kata, apa dah jadilah kepada hamba kita ni. Ni dah kena pukau dah, dia kata ni, oleh Muhammad ni. Dia kata, jadi habis dia pun panggil. Pada masa tu dia kata Addas ni terus masuk Islam sebenarnya, mengucap 2 kali syahadat terus. Tapi sampai kepada tuan dipanggil dia, Syaibah dengan Utbah pergi kepada tuan dia tadi tu. Tuan dia kata, apa kau cakap kena? Dia ceritalah apa yang cakap tu. Dia kata dengan Nabi, kau ni dah kena pukau, kata dia. Kau ni dah kena rasuk oleh Muhammad tu. Kau tahu tak? Dua orang ni kata, agama kau tu, agama Kristian tu lebih baik daripada agama yang dia tu bawa tu. Tengok kan, orang Quraisy ni maknanya dia tahu dah kan. Dia tahu dah pada yang Muhammad bawa tu betul semua. Tapi tengok, dia kata Nasrani Kristian tu lebih betul lagi. Jadi tu cerita Addas lah. Kesimpulan daripada cerita ni ialah bahawa Nabi SAW ni, walaupun dalam keadaan susah, walaupun dalam keadaan berdarah macam tu dia masih lagi teringat lagi tu nak nak ajak orang kepada Islam tu. Maknanya kan, walaupun dalam keadaan susah, sebab apa? Nombor satu, nak ajak orang kepada Islam.
Jadi selepas daripada tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beredar daripada situ, berjalan. Jadi berjalan dalam keadaan sedih, dia berjalan dalam keadaan duka, dia berjalan dalam keadaan luka lagi kan. Duka, sedih, semua tu sampai jarak dia berapa? Dia turun bukit tu 35 km. Dalam keadaan berjalan tu sampai ke satu tempat nama dia Qarnus Sa'alib nama dia. Qarnus Sa'alib ada sekarang tempat dia. Tengok cari Google kalau orang nak kata. Nama dia Qarnu As-Sa'alib. Qarnu As-Sa'alib. Kalau ikutnya maknanya satu lembah lah. Sampai di situ, apa? Tiba-tiba datanglah pada masa tu Jibril. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tahu semua benda ni, Jibril dah tengok dah, Allah Taala tahu semua kan. Tapi Allah Taala memang biarkan macam tu kan. Jadi datanglah Jibril. Apa Jibril bagi salam kepada Nabi, Nabi jawab salam dia. Kemudian ya Jibril apa benda? Kemudian dia cakap, dia kata ni bersama dengan aku sekarang ni ada malaikat Jabal, dia kata. Malaikat Jabal ni malaikat bukit maksudnya. Malaikat bukit. Malaikat bukit, mai jumpa dengan Muhammad ni. Jadi malaikat bukit ni jumpa dengan Nabi, dia kata, sekarang ni wahai Muhammad, kau cakap pada aku. Aku sekarang ni get ready untuk bunuh semua apa ni? Dua-dua ni. Ada yang kata orang-orang di Taif ni semua. Ada yang kata orang-orang di Mekah semua. Sebab apa? Dua-dua ni tak boleh pakai dah. Mekah pun tak boleh pakai, ni pun tak boleh pakai. Aku sekarang get ready lah, dia kata, dia nak kepitkan, dia kata. Dia nak apa? Rapatkan dua bukit tu supaya mati semua. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau ikut kita lah maknanya kan, perasaan kita apa ni, geram kan, dah berdarah-darah ni, kita cakap apa? Okey, bagus. KO semua. Tak kan? Nabi kata apa? Nabi jawab tu kan, dalam yang apa? Dalam tu yang sangat masyhur, dia kata bal arju an yukhrijallaha azza wajal min aslabihim man ya'budullaha azza wajal wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Ya Allah, dia kata, aku redha, aku harap, dia kata, kau keluarkan daripada keturunan mereka ini orang-orang yang akan beribadah kepada engkau dan tidak mensyirikkan kepada kau walaupun sedikit. Tu yang dia minta. Jadi dia cakap, Allah Nabi SAW cakap kepada malaikat ni, tak perlu, kata. Tak apalah, kata. Terima kasih banyak lah. Gitu lah kan kita kata kan. Tak apa, dia kata. Aku nak sekarang ni ialah apa? Aku harap Allah Ta'ala akan keluarkan. Maknanya gitu kan. Kita ni bukan kira nak balas dendam marah apa orang kata biar matilah semua, biar mati kan. Tak. Yang terbaik ialah kita nak mereka ni jadi Islam bukan mereka ni mati. Kalau mati siapa nak jadi Islam? Supaya jadi Islam itu kan baik jadi walaupun jahat mana pun orang tu, tapi akhirnya memang betul doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohnya, Khalid bin Al-Walid. Anak siapa? Khalid bin Al-Walid kan panglima Islam yang masyhur kan. Ayah dia ialah Al-Walid ibn Al-Mughirah. Tu bapa Samsin di Mekah. Dia ada 25 orang kita sebut itu kan. Kemudian tu Abu Jahal. Abu Jahal tak ada lah kepala juga kepala geng dengan Abu Lahab tu. Siapa anak dia? Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah tu seorang sahabat yang hebat kan. Jadi mana sini kan? Siapa lagi? Contohnya ialah Muawiyah kan. Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi kan. Siapa ayah dia? Sufyan bin Harb tu. Yang menentang Nabi juga tu. Jadi semua orang-orang ni adalah datangnya daripada keturunan. Dan kita pula kalau tak ada lah orang Taif tu mati semua, tak adalah apa? Syarif Ali ni. Bukan Syarif Ali datang daripada Taif kan? Syarif Ali datang daripada Taif. Tak adalah Syarif Ali tu mati semua dah. Dengan Syarif Ali, datuk nenek dia mati semua kan? Kalau ikutnya lah kan. Kalaulah malaikat tu dah matikan semua. Jadi Nabi SAW doa tu makbul. Tengok kan, makbul dia sampai ke sini pada hari ni. Alhamdulillah kan. Jadi selepas daripada tu ialah Nabi SAW diceritakan ialah apa kan, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tengah sakit tu doa ni panjang sikit lah kan. Tapi kita baca sedikit beberapa tu daripada hadis ni, iaitu Nabi berdoa masyhur dalam hadis dia yang masyhur, doa dia masyhur, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas, dan seterusnya. Iaitu Allah Taala dia kata, ya Allah, dia mengadu ilaika ashku dha'fa quwwati, aku mengadu kepadamu kekurangan kemampuanku. Maknanya dalam keadaan sakit berdarah tu pun Nabi SAW masih mengatakan bahawa aku ni lemah, aku ni tak bersungguh maknanya buat kerja. Kita ni yang tak berdarah ni tak tahulah bersungguh mana buat kerja untuk saya bawakan Islam ni. Jadi Nabi tu dalam keadaan berdarah tu dia kata, ya Allah, minta maaf lah, aku ni tak mampu, ni sekadar aku mampu buat. Wakillata hilati maknanya sedikitnya kebijaksanaanku, keupayaanku, aku cari jalan. Wahawani 'alan nas, dah hinanya aku ni menghadapi manusia. Ya arhamar rahimin, wahai Allah yang maha pengasih penyayang, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi.
Engkaulah Tuhan kepada orang yang lemah macam aku ni, dan engkaulah Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapa lagi kau nak campurkan aku ni? Maknanya doa tu panjang lah ni. Jadi insya-Allah semua apa ni, tuan-tuan semua boleh tengoklah insya-Allah dalam kitab-kitab sirah ada semua ada tentang hadis ni. Jadi selepas daripada tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terus berjalan sampailah satu tempat lebih kurang 40 km 46 km daripada Mekah. Satu tempat nama dia Wadi Nakhlah. Wadi ni pun sekarang ada lagi. Wadi ni maknanya oasis Di tanah rendah sikit situ ada kebun sikit situ. Ada pokok-pokok sikit. Nama tempat tu ialah Nakhlah. Jadi ni dalam keadaan penat ni, dalam keadaan penat semua ni, Nabi pun berhenti di situ. Nabi berhenti di wadi tu buat apa? Kalau kita berhenti tidur tak berehat kan? Tak, dia bukan tidur, sembahyang pula tu. Nabi sembahyang pula. Jadi malam tu Nabi pun sembahyang. Bila Nabi sembahyang, pada itulah yang pertama sekali jin mendengar Nabi baca Quran. Nabi sembahyang, kemudian dia baca Quran. Kemudian bila Nabi baca Quran, datanglah jin tu. Inilah turun surah jin ni, kata surah jin. Jadi nak tahu cerita dia dengan detail ni, baca surah jin. Jin ni pertama kali, ni pelik jugalah kan. Kemungkinan kita kata sebelum daripada ni 10 tahun tak pernah dengar ke jin ni? Ada orang kata macam ni, dia kata sebab Mekah tu jahat sangat, jin pun tabik dah, tak perlu lah kata kan. Dah semua berhala semua kan, buat apa lagi baik pergi kacau orang baik lah. Macam serupa juga kita tak dia buat pergi kacau orang duduk clubbing dekat mana kan, tempat-tempat yang jahat tu kan, tempat minum tu apa, dia malah pergilah. Tempat-tempat maksiat dia tak pergilah, malah kan dia pergi tempat-tempat orang baik kat masjid, dia kacau kan. Sebab tu dalam hadis kata kalau orang azan tu baru dia lari kan. Kalau tak azan dia tak. Lepas tu habis azan dia datang pula kan. Lepas tu tunggu iqamat pula. Bila iqamat dia lari sekejap. Sudah dia tengok orang angkat takbir, imam angkat takbir, dia pun mari. Siap kacau lah kan, rakaat berapa. Itu sebut dalam hadis Nabi SAW kan. Jadi 4 rakaat ke 3, 4 rakaat ke 3. Itu syaitan lah tu. Jin kacau tu. Jadi jin ini rupanya 10 tahun ni kan barulah jumpa dengan Nabi. Bila dia dengar Nabi SAW baca Quran pada waktu malam tu, Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut wa iz sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Quran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Maksud dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala kata kami telah palingkan, bawa kepada kamu, memperdengarkan kepada mereka ni datang sekumpulan jin, nafaran minal jin, dia datang kepada kamu yastami'una al-Quran. Dia ni datang mendengar Quran yang kamu baca tu wahai Muhammad. Nabi tak tahu ni. Kalau Nabi tahu, kita kata lari kan. Kau macam mana kalau kita kan? Nabi tahu. Tahu, Nabi tak tahu ni. Allah Ta'ala cerita kepada Nabi bahawa tadi masa kau baca Quran tu, jin, sekumpulan jin telah datang mendengar. Lepas tu apa yang bila dia dengar? Falamma hadaruhu qalu ansitu. Bila mereka datang ramai-ramai ni, mereka bukan buat bising. Ni Nabi baca Quran. Hai, diam semua. Dia suka ansitu. Ansitu ni semua diam Kita dengar Muhammad baca Quran ni. Ada orang baca Quran. Jadi falamma qudiya, bila Nabi SAW dah baca Quran, habis baca Quran, wallau ila qaumihim munzirin. Mereka pun bertempiaranglah semua, lari balik ke kampung-kampung mereka semua untuk menceritakan apa yang mereka dengar tadi tu. Dan kemudian mereka masuk Islam. Maknanya sini ulama-ulama katakan dalam surah jin yang saya baca tadi dalam surah Ahqaf surah Ahqaf nak ceritakan bahawa bagaimana jin ini Allah Ta'ala cerita kepada Nabi bahawa mereka ni bila dengar Quran mereka akan masuk Islam. Dan lepas tu mereka berdakwah kepada kaum mereka pula. Pergi bercerita kepada kaum mereka ni, kawan-kawan mereka bahawa kami baru dengar Quran. Jadi Allah Ta'ala ni nak cerita benda ni semua kepada Nabi kita SAW apa? Iaitu kalau lah manusia tak nak dengar dakwah Islam ni, tak nak terima Islam, tak apa yang tak nampak tu akan dengar. Gitu kan. Jadi ulama-ulama telah sebut sini kan ada 3 pengajaran lah dia dapat oleh Nabi SAW semasa pergi ke Taif ni. Yang pertama Islam yang adas tadi tu. Seorang saja Islam tapi seorang Islam tu dah cukup dah. Lebih baik daripada dunia dan isinya, betul kalau seorang pun kan. Yang keduanya ialah jin tadi ni. Walaupun orang tak nak Islam, jin Islam. Tak apa, jin masuk Islam. Jin pun bukan sekadar masuk Islam, tapi mereka ni sama-sama pula pergi berdakwah kepada kawan-kawan mereka. Yang ketiganya ialah pertolongan malaikat tadi tu. Yang nak menunjukkan bahawa sebenarnya malaikat ni bersama-sama dengan orang baik. Orang yang mengajak kepada Islam, jangan lupa walaupun nampak macam teruk, kena macam-macam sekali, tapi sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala tu bersama dengan orang-orang yang buat baik, orang yang mengajak kepada Islam Jadi janganlah resah, janganlah risau, jangan sedih. InsyaAllah teruskan buat kerja yang baik ni insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita semula insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Jadi cukuplah malam ni insya-Allah kita tangguh dengan baca surah Wal Asr.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.